wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan, pakcik-pakcik, ibu-ibu yang ada di Zoom dan juga para jemaah sekalian yang berada di Facebook Masjid Kampung Sigla. Ahlan wa sahlan. Dan saya doakan semua sejahtera, hidup kita barakah, Allah berkati kesihatan kita, Allah berkati harta kita, ibadat kita. Yang penting hidup kita dunia akhirat dalam keselamatan, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Okey. Dan tuan-tuan teruskan menyokong Masjid Kampung Sigla dengan doa tuan-tuan. Kita doakan warga kerja dan semua yang bertanggungjawab, memimpin, berusaha untuk mengimarahkan Masjid Kampung Siglap sihat, sejahtera, dan kita sokong juga dengan bantuan keuangan. Saya doakan digantikan Allah dengan syurga. Amin. Okey. Hari ini kita akan masuk bab 71 daripada kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahihul Bukhari karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dan tuan-tuan maklum ya perkara ni bahawa Al-Imam Ibnu Hajar adalah seorang yang berani ataupun berwibawa, seorang ilmuwan yang menterjemahkan atau istilahkan dalam bahasa Quran dipanggil menafsirkan, ya, hadis yang Imam Bukhari muatkan dalam kitab sahihnya. Selepas kitab paling sahih dalam dunia selepas Al-Quranul Karim adalah kitab Sahihul Bukhari. So bukan hanya Imam Ibn Hajar saja yang terjemah atau yang mensyarahkan, tapi Imam Ibn Hajar adalah yang terawal, adalah yang antara awal. Dan saya ingat tuan-tuan, kedudukan Imam Bukhari itu terlalu tinggi, memerlukan kebijaksanaan juga untuk mensyarahkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Bukhari sekarang ni kuburnya tak silap saya di Bukhara. Ada kan Pak Haji Ahmad Jata pernah pergi? Pernah? Tak pernah. Okay, saya tengok dokumentari. Dia kata agak terbiar sikit. Saya tengok yang TV1 punya tu. Agak terbiar sikit dan tentu tak masalah. Ya. Di sana siapa tak pastilah sama ada kebenarannya macam mana, saya tak pernah pergi. Tapi ulama ini atau tuan-tuan kita sebut ilmuwan yang tak kira ilmuwan ni boleh jadi ilmu agama, bukan agama, ya. Sama ada orang barat, orang timur, orang mana-mana. Tidak juga kata Makcik Zainun. Kata Makcik Zainun, saya pernah masuk ke makamnya. Tidak juga tu maksudnya tidak juga terbiar, ya, maksudnya. Okey. So bermakna dia terjagalah, ya. Okey. Dan tuan-tuan pun saya ingat kita tak kira siapa kita latar belakangnya. Malah kalau kita khidmat untuk agama, hatta ilmu bidang-bidang fardu kifayah juga memerlukan ulama, ya. Dan kalau COVID-19 ni kita kena dengar cakap doktor lah, atau kena dengar Kementerian Kesihatan, sebab mereka adalah pakar, malah jurisdiction. Saya ingat dia punya keputusan mana-mana negara pun nak lockdown tak lockdown itu keputusan Kementerian Kesihatan. So mudah-mudahan kita di bawah apa dia panggil, panduan Allah, hidayah Allah, selagi mana kita berasaskan ilmu pengetahuan. Saya gembira, saya pernah pergi kubur Imam Nawawi kat Zaitun. Imam Nawawi di Syria, di Nawa. Saya secara sekali imbas, tuan-tuan puan, ya. Kalau saya ingat masa pergi tu, saya terfikir Imam Nawawi pun antara imam yang besar dalam hadis, dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Kita lihat macam mana ilmuwan ni meninggal tapi namanya terus disebut. Malah ibadat mereka menyampaikan ilmu ni tak terhenti. Berarti sudah beratus tahun meninggal dunia. Bukunya masih kita baca hari ni, ya. Imam Nawawi juga kita masih baca hari ni. So luaran dan fizikalnya tak penting, tapi sebenarnya penting kepada keimanan dan keikhlasan seseorang, ya. Kita baca. Okey Kak Zaitun, ke surat apa ni? 378. Baca hadis nombor 71 bab dan hadis-hadis, beberapa hadis, ya, meratakan saf, yakni barisan saat
Iqamah ni sangat iqamah ni sangat iqamah, saat iqamah dan sesudahnya. Silakan Kak Sintan. Bismillah. Bab 71. Meratakan saf barisan saat iqamah dan sesudahnya. Anin Nu'man ibn Bashir yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian meratakan barisan kalian atau Allah menjadikan berselisih antara wajah-wajah kamu. An Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufa fa inni arakum khalfa zahri. Dari Anas bin Malik, bahawasanya Nabi SAW bersabda, luruskan saf-saf, yakni barisan, sesungguhnya aku melihat kalian di belakang punggungku. Sambung Kak Zaitun, keterangan hadis. Keterangan hadis. Ya. Bab meratakan saf, yakni barisan saat iqamah dan sesudahnya. Dari kedua hadis di atas, tidak ada keterangan tentang pembatasan waktu seperti judul bab. Tetapi Imam Bukhari hendak mensinyalir, yakni mengisyaratkan lafaz yang terdapat dalam sebahagian jalur periwayatan hadis. Dalam hadis An-Nu'man yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu saat akan melakukan takbir, yakni takbiratul ihram. Kemudian dalam hadis Anas pada bab berikutnya disebutkan uqimatis salatu fa aqbala alaina faqala. Iqamah untuk solat telah dilakukan, maka baginda menghadap kepada kami lalu bersabda, aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau Allah menjadikan berselisih antara wajah-wajah kamu, yakni jika kalian tidak meratakan saf, yakni barisan. Maksud meratakan saf adalah menempatkan orang-orang yang berdiri dalam saf pada satu barisan yang lurus, atau mungkin juga dimaksud adalah mengisi celah-celah dalam saf seperti yang akan dijelaskan. Ada perbezaan pendapat mengenai ancaman yang tersebut di dalam hadis. Sebahagian mengatakan bahawa ancaman tersebut difahami sebagaimana makna yang sebenarnya. Maksudnya adalah mengubah bentuk wajah seperti meletakkan muka di bahagian belakang atau sepertinya. Sama seperti ancaman bagi mereka yang mengangkat kepalanya sebelum imam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepalanya seperti kepala keldai. Di sini terdapat suatu isyarat bahawa hukuman yang diberikan seperti jenis kejahatan atau kesalahan yang dilakukan, iaitu menyelisihi. Berdasarkan hal ini, maka perbuatan tersebut adalah wajib dan melalaikannya termasuk haram hukumnya. Pembahasan tentang hal ini akan dijelaskan pada bab dosa bagi yang tidak menyempurnakan saf, iaitu barisan. Pendapat yang memahami ancaman tersebut sebagaimana makna sebenarnya didukung oleh hadis Abu Umamah yang menyebutkan la tusawwunna sufufa aw la tudbisannal wujuh. Hendaknya kalian meratakan saf-saf atau wajah-wajah akan dirubah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya lemah. Oleh sebab itu, Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahawa secara lahiriah ancaman ini sama seperti ancaman yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 47 yang berbunyi min qabli an tadmisa wujuha min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Sebelum kami merubah muka kamu, lalu kami putar ke belakang. Sebahagian ulama mengatakan ancaman tersebut bermakna majaz, iaitu kiasan. Imam An-Nawawi berkata, maksudnya muncul permusuhan dan kebencian serta perselisihan hati di antara kalian seperti dikatakan, wajah si fulan berubah kepadaku. Artinya, nampak darinya rasa tidak senang. Kerana perselisihan dalam saf merupakan fenomena perbezaan lahiriah, di mana perbezaan lahiriah merupakan sebab perbezaan batin. Pandangan ini didukung oleh riwayat Abu Daud dan lainnya
dengan lafaz au la yukhalifannallaha baina qulubikum, atau Allah akan menjadikan berselisih di antara hati kalian. Sementara Al-Qurtubi berpendapat bahawa yang dimaksud adalah kalian akan berpecah belah apabila setiap seorang mengambil pendapat yang tidak sama dengan temannya, kerana sikap seseorang yang mendahului yang lain merupakan tanda kecongkakan yang dapat merusak hati dan menyebabkan putusnya hubungan. Ringkasnya, apabila wajah difahami sebagai salah satu bahagian anggota tubuh manusia, maka mukhalafah, iaitu penyelisihan yang disebutkan dalam hadis mungkin diertikan dengan merubah wajah manusia atau sifat, atau dengan membalikkan bahagian depan ke belakang. Sedangkan apabila wajah difahami sebagai manusia itu sendiri, maka mukhalafah tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Inilah yang disinyalir oleh Imam Al-Karmani. Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah selisih dalam hal pahala, iaitu orang yang meluruskan saf diberi balasan yang berbeza dengan yang tidak meluruskannya. Fa inni arakum, sesungguhnya aku melihat kalian. Di sini terdapat isyarat tentang sebab adanya perintah tersebut, yakni sesungguhnya aku memerintahkan hal itu kepada kalian kerana aku telah mengetahui secara pasti penyelisihan yang kalian lakukan. Maksud riwayat ini telah diterangkan dalam bab nasihat imam kepada manusia untuk menyempurnakan solat. Adapun pandangan yang benar dalam masalah ini adalah memahami sebagaimana erti yang sebenarnya, iaitu hakikatnya berbeza dengan mereka yang mengatakan bahawa yang dimaksud adalah kemampuan beliau untuk mengetahuinya. Hal serupa dikemukakan oleh Ibnu Al-Manayyar. Dia mengatakan bahawa tidak ada alasan untuk menakwilkan makna tersebut kerana hal itu bererti mengenyampingkan lafaz syarak tanpa ada sebab yang mengharuskannya. Al-Qurtubi berkata, bahkan memahami sebagaimana hakikatnya lebih tepat kerana hal itu akan menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih Zaitun. Panjang cerita macam ini. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Hadis ini adalah hadis yang antara yang menjamin atau melestarikan kehidupan kita sebagai Muslim dalam kesatuan orang Islam, ya. Dan dalam keadaan kita tidak boleh sebenarnya berpuak-puak atau tidak boleh kita sebenarnya berselisih. Dan kita lihat natijah daripada perselisihan ini sebenarnya buruk, ya. Saya tengok negara-negara Arab, tuan-tuan, ya, semenjak, kalau sekarang antara yang terkini, semenjak Saudi, Mesir, Imarat, ya, tidak berbaik dengan Qatar, ya, yang waktu tu Kuwait, tak silap saya, nak jadi pendamai antara kedua puak ni, ya. Kita nampak menghasilkan fenomena di negara Arab. Dan di negara Arab ni bila berlaku Imarat tak mendarat di Madinah, atau Qatar tak mendarat di Madinah, jadi harga orang nak pergi umrah kacau, ya. Harga macam-macam flight, kita nak pilih penerbangan pun agak susah. Tuan-tuan, ini satu baru saya cerita puak, maknanya baru orang Arab sama Arab. Arab ni, tuan-tuan, dia subhanallah, mereka kalau bertaasub ataupun ya menyokong keturunan dan orang-orang mereka sangat agak tinggi, dan saya rasa ada ketikanya rapat dan berlebihan sikit kadang-kadang. Dia boleh kata negara Kuwait dengan Saudi itu adik-beradik. Dia boleh panggil daulatun syaqiqah atau daulah syaqiqah. Tapi kalau dia dah bergaduh macam Qatar dengan Saudi, saya ingat sampai ada cadangan nak pisahkan bumi itu, nak potong, kasih dia hilang tengah-tengah dia. So Nabi SAW ajarkan kita melalui sembahyang sebenarnya. Kesatuan ini boleh kita capai jika kita boleh sepakat untuk saf ini, subjek dia adalah diratakan, meratakan saf.
Tuan-tuan, malah justru saya ingat inilah yang paling susah kita nak buat. Sampailah hari ini, malah ada golongan ibu-ibu atau wanita yang sebab saya baru kaunseling ni Pak Haji Ahmad Jantan 2-3 hari lepas, ada seorang isteri sebab suami dia ajar dia kalau semayang jamaah, pasal dia solat tarawih di rumah kan tempoh hari kita, jadi kata dia rapatkan kaki dia dengan kaki anak perempuan dia. Jadi isteri ni keliru. Dia bilang saya tak pernah pula semayang macam ni kat masjid. Saya semayang tu biasa je renggang-renggang. So dia kata tak masuk lah bagi dia. So ada juga orang yang masih tak tahu tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya nak kata kat sini bukan nak hina orang, tidak. Not to judge anybody here. Tapi maksud saya adalah perkara asal seperti ini malah masih lagi ada yang tidak mengetahui. Bermakna perkara ini sepertinya tidak diambil berat oleh ramai dan cuma segelintir yang sebenarnya beria-ia ataupun ya ini sunnatullah mungkin ya, ataupun yang menggesa perkara ini berlaku. Hadis Nu'man, tuan-tuan lihat sahabat Nabi SAW, Nu'man ibn Bashir, beliau sebut, hendaklah kalian meratakan barisan kalian atau Allah menjadikan berselisih antara wajah kamu. Dan apabila disebutkan hadis Anas radhiyallahu an iaitu bahawasanya Nabi SAW meluruskan soft barisan, dan Nabi sesungguhnya aku melihat kalian di belakang punggungku. Maknanya Nabi nak kata aku cek kamu. Tuan-tuan, dasar dia adalah, kita tadi dengar Kak Zaitun baca, sebelum tu saya nak sebut dasarnya adalah menjaga soft waktu sembahyang jamaah harus berlaku sebelum, maknanya saat mula al-iqamah sehingga kepada dalam sembahyang. So dalam sembahyang masih kena jaga soft dan sampai kita habis sembahyang. Ini kalau habis solat barulah kita bebas atau boleh bergerak atau berpecah daripada soft. Nah, biasa kita orang Melayu ni, kita jaga soft ni sebelum sembahyang. Tengah sembahyang tu memang tak berapa nak jaga sangat lah. Orang Melayu ni alasan dia ganggu kekhusyukan kalau tengok kaki orang sebelah. Tapi justru perkara ini, tuan-tuan dan puan, adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maknanya setiap kali bila kita rukuk, sujud Pak Haji Tarikh, kan kita naik balik nanti rakaat kedua kan. Okay. Rakaat kedua tu kita patut tengok semula kaki kan. Kita tak payahlah pusing kepala kan, tapi paling tidak orang sebelah menyebelah kita boleh perasanlah kaki kita kat mana dengan orang sebelah. Dan di sini tuan-tuan, banyak saya tengok pengabaian berlaku saat kita bangun semula daripada sujud soft sebelumnya kepada yang kemudian. Malah kita juga agak kaku tuan-tuan dan puan ya, untuk memenuhkan soft yang kosong jika dia berlaku di tengah-tengah sembahyang. Bermakna nak bergerak tu macam-macam dalil kedai kopi keluar. Orang kata apa? Tak boleh bergerak banyak kali, 3 kali lah batal sembahyang. Ni semua mufti-mufti dah bagi fatwa. Ada yang kata pula jangan bergerak macam kita bergerak kat luar sembahyang. Padahal Nabi SAW sebut kita wajib atau mesti, Islam suruh penuhkan jika nampak kosong walaupun kamu tengah solat. Sebab ada chance orang keluar daripada saf untuk kita rapatkan. Malah jadi soalan pula, siapa nak penuhkan dulu, yang kanan pergi kiri, kiri pergi kanan, belakang pergi depan. Tuan-tuan, dia sebenarnya siapa dulu silakan, selesai, yang penting tutup. Dia tak penting nak asak kanan ke asak ke kiri. Okeylah kalau saya bagi aturan dia adalah imam di tengah kan, imam di tengah, imam kat sini, jemaah kat sini kan. Okey, katalah yang keluar tu seorang tu keluar lah, katalah yang keluar tu sebelah sini ya, sebelah sini keluar, satu keluar sini ya, so mana kosong. Ni nak bergerak yang mana satu ni, ke sini atau nak bergerak ke sini. Tuan-tuan, kalaulah kita kata ikut logik dia adalah gerak ke arah imam. Ini saya tak nak bagi aturan ni, tapi
Ya, kalau mendesak, kita nak kena bagi aturan. Dan sampailah saat ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita jumpa soft yang tak boleh rapat dan tapi dia lurus. Saya sebut sebelum ni, soft kita tak rapat tapi lurus dan teratur. Sangat lurus. Dan saya nampak perkara ni adalah perkara yang bukan saya tak lihat dia sebagai satu perkara yang merenggangkan, malah dia mendisiplinkan. Sebab kita kena duduk dalam kotak dan lurus. Saya lihat kalau 50 orang dekat satu section yang mereka peruntukkan masjid, sangat teratur lah. Dia tak ada satu ke sana, satu ke sini. Dia macam meja makan, tak ada. Nah, tuan-tuan pergi makan 6 orang, kan boleh duduk 5 orang je. Kan dia buat pisahkan, tuan-tuan, 3 dengan 2. Satu dicampak belakang sana, satu dicampak depan sana. Sebab apa? Dia tak nak tuan-tuan perempuan mingle. Taruh meja sebelah-sebelah, kan singgah pula berdiri. Yang berdiri tu kena saman tu. Dalam semayang, kita tak payah kena saman. Dan saya, Alhamdulillah, sepanjang yang saya lihat ni, jemaah, kita walaupun keadaan begitu, kita masih lagi ikut dan masih lagi turut dengan sejadah sendiri, dengan duduk dalam petak sendiri, dan tidak begitu lama duduk di dalam masjid untuk beri laluan orang yang nak sembahyang kemudian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini juga bentuk kesatuan dan bentuk merapatkan soft. So that is the nearest yang kita boleh pergi. Every 1 meter satu orang. Dulu Syiah sembahyang jarak dia satu atau hampir 1 meter. Kerana cara mereka solat adalah khilaf dengan apa yang Nabi ajar. Hari ni kita tak jadi Syiah, tuan-tuan. Jangan takut, dia bukan dakwah Syiah pun. Saya tengok ada yang sebut apa, Yahudi lah apa, tak kena benda. Tuan-tuan, time sakit sudah habis cerita. Soft kita, dia ada dua perkara yang main. Satu, dia rapat. Satu lagi, dia lurus. Nah, kalau dalam bab ni, meluruskan, dalam topik ni, kita sebut meluruskan. Lurus ni, kalau rapat, dia lebih nampak lurus. Dia nampak rata lah kan. Macam tuan-tuan tengok uniform group. Kalau army ke, askar, polis ke, dia berbaris. Malah bukan hanya lurus rapat-rapat tu, tuan-tuan, dia angkat kaki pun sama. Dia tak boleh bersepah lah. So, bunyi boot dia lain nanti. Dia gerak bersepah nanti. So, dalam soft semayang, sangat cantik kalau dia rapat dan lurus. Malah masih cantik lagi saya lihat, dia lurus tapi dia renggang. Dia lurus tapi dia renggang. Bermakna, itu the best yang rapat kita boleh buat. Dan tuan-tuan, ini menampakkan effort ataupun usaha yang kita mampu, yang sebolehnya, yang selainnya kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, alhamdulillah, saya suka sangat kita jumpa COVID ni. Saya suka tu maksudnya hikmah Tuhan nak ajar kita, tuan-tuan, ya. Banyak benda-benda asas yang kita belajar. Tuan-tuan pun maklum perkara ni, dan saya tak perlu ingatkan lagi. Malah saya kata, kita lah yang mendengarkan azan. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Kita dengar azan yang sama macam mana zaman Nabi azan. Saya ingat tak pernah kita dengar sebelum ni. So kalau kita jumpa ni, so sama, kita dengar kat radio pun sekali, kan, kat masjid pun sallu fi buyutikum. Zaman Nabi sering berlaku ini apabila hujan turun. Nah, sallu fi buyutikum. Tapi orang Melayu ni dia payah nak buat begitu. Kecuali bila COVID dah datang. COVID datang ni, alhamdulillah. Tengok Kuala Lumpur pun dah lockdown balik. Dah mula lah, tuan-tuan. Saya ingat lepas ni kalau kita jumpa masjid yang aman, sejahtera, insyaAllah satu masa nanti, tak tahulah bila, saya yakin kita akan lebih appreciate menghargai soft yang rapat dan soft yang lurus. Ya, Pak Jamal macam nak cakap sesuatu, sila. Saya nampak macam ke depan, tidak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbahasan ini, tuan-tuan jelas tadi Kak Zaitun baca, kita atau ulama bincangkan adakah apa dia panggil,
hati-hati kalian itu berselisih, ya, khilaf yang ada. Saya bukan tak suka ulama komen, tapi bagi saya adalah secukup sekadar kita tahu bahawa hati-hati kita akan berselisih ni, ia menampakkan satu tanda negatif yang bakal berlaku. Sebab salatul jamaah, kalau tuan-tuan lihat Islam menjadikan al-jamaah secara berkumpulan adalah sesuatu yang konsisten dalam kehidupan Muslim. Kita ada salatul jamaah, kita ada istilah dia apa? Kita ada syura berjamaah. Syura is kita mendapatkan konsesi ataupun konsensus, bincang secara kolektif. Kita ada, itu sunnah Nabi. Malah Nabi SAW bincang berjamaah ni pada perang Uhud, nak keluar dari Madinah ataupun nak duduk tunggu musuh. Malah perbincangan itu menampakkan idea Umar lebih bernas dan Nabi SAW terima. Dan tuan-tuan, kita juga terbiasa dengan masyarakat kita terbiasa mungkin, Alhamdulillah, dengan sistem berjamaah kampung ataupun mungkin kita sekarang ni walaupun kurang nampaknya, tapi jamaah itu sendiri secara sebagai anggota keluarga kat rumah, ya, kita pun masih lagi komponen tu penting. Ayah dia takkan boleh pisah dengan anak. Maksudnya talian pemilikan nama dia akan tetap, cerai ke dia suami isteri, anak tu dia punya. Ibu dia lahirkan anak-anak tu, walaupun nama tak ada nama dia, tapi asal dia anak mesti datang dari ibu, tapi akhir dia anak mesti balik pada ayah. So satu sistem yang saya ingat tak pernah Islam ajar kita nafsi-nafsi. Sebab tu tuan-tuan dan puan, atau nafsi-nafsi ni sendiri-sendiri, ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan lihat apabila Allah cerita tentang hari kiamat, Allah kata apa? Nanti ke akhirat, dekat hari kiamat kan, dekat dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu orang tak kenal daripada saudara dia, adik-beradik di sebelah-sebelah, dia tak kenal. Wa ummihi wa abih, abah dia, mak dia tak peduli, tak ada fikir mana mak aku, bapa aku, tak ada. Wa sahibatihi wa bani, isteri dia kalau kat sebelah pun, anak dia kat depan pun, dia takkan peduli. Sebab apa? Pada ketika itu, likulli mri'in ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sebab masa tu kita semua sibuk sangat memikirkan nasib diri sendiri. So tuan-tuan, nasib diri sendiri ni dia akan dijustifikasikan daripada hidup berjamaah di dunia ni. Sebab kita Islam, agama yang konsisten, gesa. Orang sakit, Nabi supi ziarah. Orang istilahnya apa tuan-tuan, berduka cita, Nabi ajar bawa makan minum bagi dia. Nabi ajar kita bonding yang tak boleh hidup satu orang. Nabi ajar SAW walaupun hari raya berkumpul, walaupun wanita-wanita uzur, Nabi kata bawa sekali. Dia adalah satu macam, saya pertama kali hari tu dengar kaunseling Pak Haji Tarikh, ada keluarga tu dia bilang, hari raya Ustaz saya dengan keluarga pergi mall. Sebab kami saya suami kata saya tak baik dengan keluarga saya sendiri, sebab keluarga saya ibu saya bagi nenek saya jaga saya. Jadi saya cuma kenal ibu saya umur 16 tahun. Dirahsiakan itu ibu saya rupanya. Itu ayah saya. Dia kata 16 tahun 2 tahun duduk rumah, saya masuk NS. Jadi adik-beradik saya memusuhi saya. So di mana hari raya kita pergi mall. Sebab apa? Sebelah isteri saya ada selisih faham pula dengan keluarga saya lagi. Oh, saya dengar pening tu. Saya tak kisah dia pergi mall tu, tapi yang kisahnya adalah, tuan-tuan, tak ada orang meninggal boleh lompat-lompat sendiri, tanam sendiri. Tak ada dalam dunia ni. Kita bermasyarakat kerana Allah. Sebab kita bermasyarakat kerana
Islam ajar dalam kita bukan menampakkan, kita menjadi contoh. Kalau Pak Haji Tarikh punya sifat yang baik yang menjadi ikutan orang, Pak Haji Tarikh dapat pahala yang berganda-ganda. Malah kita pun walaupun kita ajar EBC, cikgu-cikgu yang ada, saya ingat pahalanya berterusan. Itu kan diajarkan supaya apa, tuan-tuan dan puan? Berjamaah dalam mencapai sesuatu, jangan lokek ilmu. Kata Nabi SAW, katimul ilmi mal'un. Orang yang sembunyikan ilmu pengetahuan ni, dia dilaknat oleh Allah. Kita bukan hidup kita nak survive satu orang. Hidup kita lestari ke akhirat, dan akhirat tu nanti kita seorang. Seorang tu yang Allah bagi bukan seorang privacy. It is not a me time. It is about risau. Itu bukan nikmat. Itu ujian. Ataupun itu keresahan. Tuan-tuan dan puan, lazimi jamaah ataupun kesepakatan, maka tuan-tuan akan lihat hidup tuan-tuan barakah melebihi kebiasaan. Dan tuan-tuan melihat ulama-ulama seperti Imam Al-Bukhari, satu orang malah mewakafkan dirinya untuk orang ramai dan umat. Ibu Imam Bukhari telah mewakafkan Imam Al-Bukhari di jalan Allah. Di jalan Allah. Dan dia tak minta Imam Bukhari balik lagi. Setelah umurnya 8 tahun atau 6 tahun keluar bermusafir untuk belajar. 8 tahun ya. 8 tahun je tuan-tuan. Tak jumpa, kalau ibunya tak jumpa lagi. Kita ni anak pergi NS saja, Pulau Tekong je. Berang macam nak agak. NS tu baru 2 bulan kat masuk camp tu. Telefon makan apa nak kita. Nanti cek lagi selimut dia ada ke tak ada. Tak ada matinya budak-budak ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak kata di sini bahawa, ya betul, kita ambil berat. Namun, kita tak boleh punya sikap keluarga kita dulu, keluarga orang kemudian. Nabi SAW ajar dalam hadis, ada satu sifat nama dia al-ithar. Al-ithar. Sifat ni sifat yang mulia, mementingkan ataupun mendahulukan hak orang lain atau mendahulukan keperluan orang lain. Al-ithar, saya tuliskan tuan-tuan ya. Al-ithar. Saya tengok kalau di masjid kalau sebelum ni lah tuan-tuan, ithar ni tak semua orang amal ya, al-ithar. Tak semua orang mampu buat, termasuklah saya. Tak mampu kita buat sering ya. Kita nak tubuh air kecil. Mana dia nak kasih orang dulu buat air kecil kan? Yang penting kita lepas selamat sudah ya. So tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat apabila jamaah atau apabila kesatuan ini berlaku antara orang Islam, maka dia menampakkan kecintaan. Sebab tu Allah kata dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang Islam ini ataupun orang beriman ini adalah bersaudara. Malah tuan-tuan, hari inilah saya tengok dah, kita ni berbeza agama, berbeza bangsa dan mazhab. Itu pun bising dah. Itu mazhab Hanafi lain, kita lain. Yang kata ada bilang ini Maliki lain, kita lain. Tak ada lainnya tuan-tuan. Allah kita satu, Nabi kita sama. Cara pelaksanaan tak sama, tak apa-apa. Sebab kita dah diajar Islam, kita boleh berbeza luaran, tapi dalaman masih sama. Sebab itu Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaih, dalam beliau menjadi imam atau makmum pada mazhab-mazhab yang lain, beliau menghormatinya. Nah, tak ada yang namanya kepunyaan kita, kekitaan kita. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Dalam Islam, Nabi SAW ajar ya kita. Dalam Islam, Allah Ta'ala ajar kita. Yang kita wakaf lillahi ta'ala. Dia wakaf. Orang kemudian kena jaga yang sebelum punya. Singapura banyak tanah wakaf. Tapi yang ditinggalkan ataupun yang diamanahkan sampai hari ini kena jaga. Dan orang Islam wajib menjaga kemakmuran wakaf dan masjid-masjid. So kita tengok ya, kalau kita abaikan, tengok apa jadi. So Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam sembahyang, dan sembahyang ni waktu kita komunikasi sama Allah. Bermakna waktu ni adalah waktu agak paling soleh, paling baik untuk kita
bersatu ni atau merapatkan. Rapat adalah simbol kepada satuan, kesatuan bersatu. Maka rapat. Saya, Pak Haji Tarikh, kalau saya, Pak Haji Tarikh, Pak Haji Ahmad, ya, Pak Haji Ahmad, semua kita nak buat shape heart. Kalau kita genggang-genggang, apa jadi Pak Haji Tarikh kan? Tak cantik lah. Dia kalau rapat, maka dia akan dapatkan satu. Kalau pakai baju merah, dia keluar. Saya pakai baju merah ni, keluar betul heart tu. Tapi kalau kita tuan-tuan tak rapat, kita masih lagi diajarkan Islam walaupun tak dapat dekat. Sebab kadang-kadang kita dipisahkan jauh. Tapi kita tetap pada tak dapat rapat, tetap lurus. Lurus itu adalah simbol juga kepada kesatuan dan keesaan. Allah kita satu. Nabi itu diutus pada satu umat satu. Maknanya kalau kecuali umat itu yang bersambungan seperti Bani Israel. Dan kita diajarkan dalam Islam, kebiasaannya semua perkara, tuan-tuan, semua perkara ada pasangan. Kecuali pada bab-bab akidah, dia akan satu. Bab-bab akidah atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi single balik. Ataupun dia akan jadi tidak dipasangkan. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kesatuan ramai yang menjadikan kita, maknanya ramai tapi mampu dengan satu bukan pendapat, tapi satu imam, satu amir. Dulu dari zaman Nabi SAW, cuma ada satu pemimpin bagi umat Islam sedunia. Rasulullah, Khalifah, ada Amirul Mukminin, kita ada zaman-zaman empire. Sampailah zaman Uthmaniyah, pemimpin Islam satu, tapi dipisahkan. Dan kerana berpisah, maka hari ini kita semua berat dalam banyak urusan. Dan ini aturannya, kita terima aja kemudian ni, kita sambung je apa yang orang-orang dulu buat. Tapi kita tetap lagi berusaha untuk bersatu. So simbol ini adalah, tuan-tuan, sembahyang pun satu kan, kiblatnya satu, kita imam satu, saf pun lurus, saf pun rapat. Tuan-tuan, yang kita kesatuan pada rakaatnya juga, malah kita masbuk imam. Masbuk, orang datang kemudian masuk tengah-tengah imam sembahyang, dia kena ikut juga cara imam, pergerakannya satu. Imam salah, kesatuannya tegur. Hari itu Jumaat pagi tadi, kawan saya sembahyang dekat satu masjid. Imam solat rakaat pertama, rukuk sujud. Naik rakaat kedua, lupa baca Fatihah. Dia baca surah je. Naik-naik itu terus Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Lupa Fatihah imam tu. Tak tahulah imam tumbuk dengan isteri dia ke apa. Atau imam bersisiat kan, gaduh masa apa, tak tahulah. Lupa. Kawan saya kata, di sebelah Bilal. Dia terfikir, dia kata, macam imam ni tak baca Fatihah. Dia terfikir, macam mana nak tegur imam kalau dia tak baca Fatihah? Nak cakap subhanallah ke nak baca Fatihah? Kawan saya ni, dia alhamdulillah, agama bagus lah, tapi dia bukan ustaz. Dia kata tengah fikir-fikir tu, dia kata Bilal ni buat bodoh je. Bilal kan biasa dia follow imam tu kan, dia lah asisten dia. Dia kata dia pun macam tak kerti je, dia pakcik-pakcik dia diam je. Dia pun diam, dia kata. Tanya saya, sah tak sembahyang dia? Saya kata pasti tak sah lah, tak ada Fatihah. Takkan seorang tak boleh ingatkan, saya kata. Sebab satu orang ingatkan, semua orang selamat. Sebab imam lupa, tak salah lah imam tu lupa. Manusia kan. Saya kata, kenapa kau diam? Dia kata, itulah, aku fikir nak cakap apa. Takkan nak kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya kata, nak kata apa lagi? Takkan nak menyanyi pula. Saya kata, kena cakap lah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia kata, boleh tak cakap Al-Fatihah? Al-Fatihah. Saya bilang, kalau cakap Al-Fatihah, Al-Fatihah, takut ditanya pula, apa pasal kan? Saya kata, sebut apa yang dia tertinggal. Dia kata, itulah kalau subhanallah, bila nak cakap, dia tanya. Saya kata, subhanallah, apabila ada perbuatan yang tertinggal atau yang tertambah. So, pada bacaan yang tertinggal atau tertambah atau tersalah, ditegur dengan bacaan. Islam ajar kita. Yang nak tegur tu orang yang dekat dengan imam. 5 orang belakang tu lah. So, kawan saya ni memang satu. Dia kata habis semayang, dia nak jumpa imam. Imam pula baca doa, baca tarikh.
Dia kata terfikir lagi, takkan imam ni tak sadar, tak perasan, dia bilang. Alhamdulillah, dia kata dari belakang datang orang datang, ada satu orang Muslim datang, dia beritahu imam, dia kata, imam, tak silap saya tadi tak baca Fatihah, dia kata. Imam pun tanya, Tok Bilal tak boleh harap tadi tu Pak Haji Tarikh. Dia bertanya, betul saya tak baca Fatihah? Pak Bilal berkata, tak perasan pula, dia bilang. Nampak solat smooth je. Dia kata. So, kata kawan saya, dia pula terdengar, dia kata, betul, saya pun tadi terasa Fatihah tu tak ada. Cuma saya tak tahu nak tegur tuan imam. Jadi mesyuarat sekejap. Alhamdulillah agaknya dapat saksi cukup kan semua. Puas hatilah. Imam istihar, solat lagi sekali. Kalau tidak, tak ada. Sepakat tuan-tuan. Dan Alhamdulillah, semua orang sembahyang balik. Yang perasan, yang tak perasan, yang dengar tenang tak tenang Fatihah tu, semua jadi nak ulang semula dan semayang. Subhanallah. So tuan-tuan, perkara ni boleh berlaku tak? Boleh. Dia boleh berlaku. Dan memang berlaku. Dan mesti kesepakatannya satu. Nah, ini yang kita panggil sebagai apa? Kalau tuan-tuan lihat, kalau ada yang tak puas hati, maaf cakap, di negara jiran, isu politik aja menyebabkan sos semayang pun susah. Isu politik. Songkok pun jadi isu. Songkok jadi isu, warna jadi isu. Warna biru, semua polis warna biru putih, saya tengok. Tukar kerajaan lah, tukar warna lain pula, oren pula, tukar lagi. Kita tak penting pada benda-benda seperti itu. Kita tak penting pada lambang yang menyebabkan kita menjadi kekitaan. Kita penting pada kesatuan yang menampakkan semua yang berbeza tu sepakat, atau semua yang berbeza itu mampu untuk bersepakat. Dan itu tuan-tuan dan puan, secara konsistennya seorang isteri diperintahkan Allah untuk mentaati suaminya. Dan seorang suami yang dikurniakan Allah mandat ditaati, diperintahkan untuk berlaku ihsan pada isterinya. It takes two to tango. Tuan-tuan, seorang suami yang demand isteri taat saja tanpa dia ihsan, tak ada apa-apalah tuan-tuan. Tak ada apa-apalah. Malah saya selalu sebut dengan couple yang saya counselling. Bila suami kata isteri durhaka Pak Haji Tarikh, saya tanya kenapa. Dia kata dia keluar rumah tak bilang saya. Kalau sekadar keluar rumah tak bilang tuan-tuan, pergi kedai ke pergi mall, maafkanlah tuan-tuan. Bukan dia pergi Kuala Lumpur ke, dia pergi England ke apa, dia pergi Europe, dia tak bilang tu lain cerita lah. Kalau dia keluar, sekadar dia keluar dengan kakak dia, maafkanlah tuan-tuan. Yang tak suka kakak dia, suami, bukan dia, tu kan kakak dia, maafkanlah. Saya memang tak suka ustaz dia keluar jumpa kakak dia, maafkanlah. Seorang isteri itu senang masuk syurga kalau suaminya senang memaafkan. Betul Pak Haji Tarikh? Dan senang dia ditaati kalau suami itu, isteri melihat suami itu sebagai seorang yang bertolak ansur. Saya ingat tuan-tuan, sistem Islam ni, dia adalah sistem yang berjamaah. Kita tengok, kita bagi balik. Kita tengok, kita contribute balik. Kita tengok, kita maksudnya perpanjangkan kebaikan yang ada. Nah, tuan-tuan, saya kalau sebut pasal sembahyang saf ni, tuan-tuan maklum dah. Dan hari ni pun benda yang tak ada. Saya nak cakap tu, dia buat menambahkan kita terasa sedih je. Ya? Makanya, sila Pak Haji Tarikh, sila. Pak Haji Tarikh kena unmute Pak Haji Tarikh punya mikrofon. Pak Haji Tarikh sempatlah melambai saya tu. Boleh Pak Haji Tarikh? Tengok kejap Pak Haji Tarikh. Okey. Pak Haji Tarikh cuba. Okey. Ustaz dengar Sila Pak Haji dengar. Dalam kita banyak luruskan barisan rapat-rapat, kita dapat perbezaan tu Ustaz. Kalau kita semayang antara kita ni di Singapura ni, antara jemaah satu dengan lain dia nak selesa sangat. Tak dapat dia punya bau tu. Bila saya dulu dekat Mekah, Madinah, lain Ustaz. Kalau kaki dia tu masuk, dia boleh masuk celah dia tu. Itu yang terdapat rapat sekali, betul. Maknanya Pak Haji Tarikh, kalau kita semua nak selesa sangat ni, jadi apa? Ustaz? Kalau kita sembahyang ni nak selesa je, kita tu nak selesa. Selesa, tapi kan berjari hayal Ustaz. Itu yang boleh jadi lupa. khayal. Yang Ustaz kata tadi, yang bila boleh terlupa tu, terlampau lagi.
Bilal tu duty tu pasal Pak Cik Tarikh. Ya. Saya tak katalah Bilal ni mesti perfect. Ah, Tapi kalau saya hantar 3 pegawai polis, takkan 3-3 terlupa. Betul tak? Satu terlupa, kata driver salah jalan, takkan dia nak belok kanan, dia sebelah dia duduk, takkan tak tanya dia, why must you turn right, you should turn left. Ni Bilal pun main angin jugalah saya tengok. So kalau imam, sebenarnya tugas Bilal besar kan Pak Cik Tarikh. Tugas Bilal tu besar, tanggungjawab Bilal tu banyak. Imam leading, Bilal is actually assisting the imam. Bilal bagi the wrong signal, co-pilot ni bagi wrong calculation, kapal terbang menjunam. Kan? Kalau kena Bilal yang khayal, satu tadi tak tegur. Bilal yang asyik tertambah-tambah pula. Jadi huru-hara tak Pak Cik Tarikh? Huru-hara lah. Sebab tu tuan-tuan, Bilal juga dia perlu orang kiri kanan dia. Tapi kadang-kadang berlaku Pak Cik Tarikh, saya akur Pak Cik Tarikh sebut tadi tentang orang semua nak selesa ni. Saya Pak Cik Tarikh kata dia jadi apa, hayal. Saya tambah pula, dia kalau nak selesa ni, dia jadi ingat diri sendiri lah. Tak payah. Tolong tak payahlah Allah nak selisihkan kita, Allah nak palingkan hati-hati kita. Dia jadi, pasal dia nak selesa, dia kan jadi very selfish. Makcik-makcik main tarawih dulu tu, cukup lah nak kipas tu. Kenapa tak cabut je kipas tu atas kepala kita? Dia pusing atas kepala kita, kita pula ternaik. Dia nak gerak tu tuan-tuan. Saya pernah semayang juga sebagai makmum. Banyak kali lah kalau tarawih dulu. Betul kita dapat tempat selesa. Tapi bila soft tu gerak, tak ada pilihan. Dia jadi apalah, gerak lah. Dia semayang kerana Allah lah. Macam mana kita boleh semayang kat masjid ni, Mak Haji tak boleh bergerak ni? Maknanya antara kita lelaki dengan perempuan ni, Mak Haji punya nafsi-nafsi lagi banyak tau. Kita panas lah Ustaz, kita pakai telkung. Ustaz tak pakai telkung. Iyalah Mak Haji pun tak wajib datang. Kalau panas main kat rumah, buka kipas besar-besar, buka aircon Mak Haji besar kuat-kuat, biar keras. Maknanya saya nak kata tu, apabila kita mendekati tempat awam atau rumah Allah, masjid, kesatuan itu perlu. Ini tidak dia tolak dia. Awak je lah. Mak Haji sebelum kira kem Mak Haji lagi. Mak Haji yang back A semua kem sana. Yang tadarus pun pakai kem juga. Alhamdulillah orang lelaki tak, saya ingat tak, dia tak penting sangat benda-benda ni lah. Dia lebih direct Pak Cik Tarikh. Ini bukan nak kutuk Mak Haji, ni realiti yang berlaku. Maksudnya apabila kita terlalu memikirkan kita, Pak Cik Tarikh, keselesaan kita nak dengar. Ada orang nak tengok khatib mimbar Jumaat, dia nak duduk tu tepat dia, so dia seorang lah. So dia jadi macam nak kongsi susah, nak gerak susah. Dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa Pak Cik Tarikh? Tentang idza qila lakum tafassahu, bagi space, buka space sikit. Yafsahillahu lakum, kan? Kalau jika dikatakan kepada kamu minta laluan sikit, orang tepuk bahu kita kan, minta buka sikit. Allah kata buka peluang tu. Kita lagi orang belum sampai lagi, kita lunjuk kaki kita lagi buka bersila kita tu. Berapa besar tu boleh duduk tuan. Saya gemuk pun tak duduk gitu besar. Ni yang kukuh ni duduk macam panglima menghadap sultan. Kenapa? Tuan buat dengki buat apa? Kat Mekah tu. Sama, saya ingat kita nak tak nak kan Pak Cik Tarikh? Orang duduk je sebab kita tu. Yang selit-selit. Saya faham. Takkanlah kita bagi sampai kita terkeluar. Tapi takkanlah kita tutup sampai ruang tu sebenarnya boleh selit jadi tak izin. Tuan-tuan, Allah sebut, saya ulang sekali lagi. Allah kata, jika dikatakan kepada kamu, nak ada orang khabar kat kamu, minta sikit tempat, tafassahu, lapang sikit boleh haji, laluan sikit boleh haji, yafsahillahu lakum, Allah lapangkan urusan kamu. Tak nak juga? Tak nak, tak apa. Saya kadang-kadang Pak Cik Tarikh lalu kat masjid kan, kita nak pergi bilik imam. Ada masjid kena lalu dengan jemaah-jemaah. Ada juga jemaah yang kita tepuk ni nak lalu. Saya tak nak langkah lah. Kalau langkah kan dia mengamuk pula kan. Kita adab Melayu ni lebih elok lagi. Saya pun tepuk. Tak nak gerak. Ada yang pusing tengok saya. Saya kata saya nak lalu. Saya kata saya nak lalu. Tengok lagi. Saya kata saya imam. Baru buka. Lepas
Pasal dia tengok tu, tak tahulah, mungkin bad mood lah hari tu. So maknanya tuan-tuan dan puan, kita lihat di sini hatta sebelum diri semayang, Allah kata apa? Kalau minta diberi laluan, minta sikit, buka. Bermakna kesatuan solatul jamaah ni sepatutnya dia jadi kebiasaan. Dia bukan hari raya, semayang raya bergaduh. Bergaduh, siapa nak masuk dulu, tak buka pintu. Faham cakap sudahlah, tuan-tuan. Kalau tak dapat masuk, tunggu luar. Semayang raya sunat. Kalau besok dia buka khutbah, dengar. Seberang jalan, beli air, duduk kat kursi. Lagi bagus, selesa. Siapa dia gaduh-gaduh, apa masalah kita? Dan saya yakin tuan-tuan dan puan, dalam kita nak mendidik hati kita, kita nak menjinakkan hati ni, sebab nafsu ni dia datang dari hati. Dia semua lintasan hati. Semua perkara yang kita zahirkan dia datang daripada hati yang berkata-kata, dan itu yang berkesan. Maknanya sama ada dia baik atau dia tak baik. Kita nak ni, kita cakap dalam hati dulu kan. Jadi apa dia panggil, kita cuba visualize, lepas tu kita akan project benda tu, plan for it. So hati kita kena selalu ingat bahawa dunia ini ataupun kehidupan kita ini adalah milik kebersamaan yang ada. Ibu-ibu, kalau saya cakap pasal kebersamaan, ini bukan poligami. Jangan takut. Ibu-ibu, sila Pak Jitri. Ustaz tadi kata pasal itu apa? Ini apa kecil yang pula suara Pak Jitri, kuat sikit. apa imam tinggal satu rakaat tadi itu. Satu rakaat. Imam bila bercakap subhanallah. Terus baca Jumaat tadi ya? Okey. surah baca Fatihah. Boleh kan? Boleh kan? Boleh tak? Ini kalau bila kata dia naik tu, dia kan baca surah, bila kata subhanallah. Boleh, cuma nanti imam keliru sikit. Maknanya macam Dia mulakan Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. dia sebut subhanallah dan dia susul dengan alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, tak masalah. Boleh terjadi. Boleh. Ini memang kena tegur Pak Cik Tarikh. Memang kena, dia nak ke pun boleh. Kalau dia memang ada kod dia, contohlah imam dengan bila tempat tu dia dah kata dah. Kalau saya bunyi contoh. Mana awak salah tu? Nah, contohlah. Ataupun kalau saya campak tasbih ni, orang faham imam kata apa-apa campak je tasbih tu. Kadang-kadang ada perkara yang orang tak dengar ke apa. Istilah. Kata orang bersepakat lah imam dengan Bilal lah. Ya. Boleh jadi tu kadang macam semayang raya, kadang takbir yang kedua tu yang lagi semayang raya tak begitu okey. Kadang takbir banyak tu, kadang imam terlupa. Sunat aja. Betul. Saya tengok Pak Cik Tarikh cakap pasal raya ni, saya ingat pula orang takbir raya. Saya tengok mikrofon kat depan tu, dia pas-pas tak kat orang, ke dia antara dia je, gerak tu balik lagi. Saya ingat zaman atuk saya dulu, kalau zaman saya kecil-kecil lah, biasanya mic ni dia pas sampai ke mana-mana lah. Tapi saya pernah juga ternampak ada masjid yang bataskan. Maknanya dia kata, okay, awak duduk sebelah sana, awak sebelah sini. Mikrofon ni tak boleh pergi beyond. Dia mesti balik lagi. Balik situ balik. Okay, tuan-tuan dan puan, tak salah lah nak takbir. Saya nak kata pun, tuan-tuan boleh je takbir. Tapi yang ambil takbir ni macam-macam bunyi. Yang ada takbir. Takbir raya, jadi takbir apa baca lepas takbiratul ihram kat situ? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Dan termasuk pula dialog yang lain. So kita nak kena faham tuan-tuan, keahlian juga penting ya. Dia kita kena saling memahami satu sama lain. Dia imam boleh saja tegur Bilal, makmum boleh saja tegur imam. Imam kena faham makmum. Khutbah Jumaat, guru berdentum di atas langit, bunyi dari langit. Cepatkanlah. Janganlah pula lagi dengan guru, lagi sebut ya Allah turunkanlah hujan dengan segera. Tak apa-apa masuklah.
Sebab dia kena sumpah yang kat luar tu. Gila punya imam. Dia kalau kat luar, kita yang kuyup, bukan dia kat dalam. So bermakna tuan-tuan, konsensus ni important sebab dia akan menentukan betul ke tak betul. Hatta tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, kita tidak diajarkan demokrasi, maksudnya demokrasi Islam bukan melalui undian semata-mata. Bukan majoriti menang. Islam ajar khalifah buat keputusan. Satu orang. Satu ni difahamkan. Siapa tak puas hati boleh jumpa. Ni saya tengok Malaysia tengah buat benda ni lah. Sultan apa dia Duli Yang Maha Mulia, yang dia Tuan Agong, Tuan Agong DYMM kan. Sultan Anwar Ibrahim nak datang. Anwar Ibrahim kata saya boleh pergi. Satu kata dia tak layak pergi. Ni kan jadi kecoh tuan-tuan. Macam dia orang yang sultan. So saya tengok sultan terima. Satu, siapa tak setuju datang. Yang datang pula nak minta darurat, tak boleh, tak dapat keputusan tu. Kerana keputusan ni Islam ajar kesepakatan kita ni sama ada dia daripada ketua atau perbincangan atau majoriti. Dia kena ada undian. Boleh. So diterima semua dalam Islam. Bermakna orang Islam paling fleksibel. Paling fleksibel. Tuan-tuan kalau tengok monarki sistem di mana-mana kan, Islam terima. Sebab ketaatan pada kedudukan. Sistem demokrasi mengundi, Islam terima. Tak masalah. Tapi Islam tak terima kalau mengundi semua sakit. Macam kat Sabah hari tu. Itu tak sabar dan tak pernah sabar, saya rasa. So keadaan ini kita kena faham. Kesepakatan umat ini, selagi mana umat ini boleh dalam rangka yang sama, maka dia akan hidup dia barakah. Tuan-tuan, gitu juga keluarga, itu juga kita personal, kita dengan teman-teman pun sama. Kalau kita speak different lingo daripada orang, bukan tak boleh, boleh, tapi mesti difahamkan untuk diterima atau dipikirkan. Tapi tak boleh buat sesuka hati. Ini sistem hidup kita. So Allah SWT dan Nabi SAW santuni perkara ini daripada solat lagi. Dan saya tak perpanjangkan tuan-tuan perkara ini sebab tak ada hari ini untuk dapat. Tapi betah di soft anda itu adalah sembahyang yang sah dan sembahyang yang menyatukan hati. Sebab kita berbahagi-bagi, saya tengok. Kita akan cepat-cepat, kita akan usahakan tak mengotori keadaan. Kita juga fikirkan orang lain selepasnya. Luar biasa kita punya kesatuan. Dia lebih beyond yang nampak fizikal. Dia adalah saya sembahyang, saya bertanggungjawab untuk next group sembahyang dan sihat. Semua yang datang kena pastikan masjid ini selamat. Minggu depan orang lain boleh sembahyang. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi solatul jamaah saya ingat semakin ada dengar komplain apa Pak Cik Tadi? Pak Cik Tadi angkat tangan. Sini Pak Cik Tadi. Ini tadi, Ya, ini. Pak Cik Tadi kalau tak nampak, saya tak nampak Pak Cik Tadi angkat tangan. Pak Cik Tadi suara. Tadi Ustaz kata Suara ya. suami isteri tu yang minta. Suami isteri? Yang tadi tu yang kata suami selalu minta maafkanlah keluar jumpa keluarga. Tapi kadang saya ada dulu masa-masa lama-lama lah. Kalau dia bergaduh tu, kalau mana ada beradik? tak ada ni suami isteri lah. Okey. Dia kata kau kalau keluar, aku tak tahu, kau tak kasih izin tahu, engkau keluar, you not my wife. Diceraikan. Balik pada rumah kah. Itu lepas tu saya ingat tak boleh pakai ya. Tak boleh pakai Kau masa keluar, tak tak bagi tahu you are not my wife. Betul. Kena gaduh lah, masa gaduh lah ini kan. Macam-macam. Sekarang pun ada. Ada. Zaman ni saya counselling baru lepas. Dia bilang, Ustaz, suami saya adalah fast. Dia, kalau kau jejak luar lantai tu, kuno betul dia fikir tu. Luar lantai tu, kau bukan isteri aku lagi. Dia kata saya waktu tu pun degil. Saya jejak di luar lantai tu. Dia tanya, lepas tu gimana? Saya masuk balik. Dah jejak luar lantai. Saya masuk balik buat apa? Dia jejak luar lantai tu, larilah. Masuk balik rumah. Dia kata, jadi macam mana Ustaz? Kita masih suami isteri ke tidak? Aduh. Tuan-tuan saya ingat tak comel lah Pak Cik Tadi. Tak cantik lah. Suami buat gertak macam tu,
dia sebenarnya he's a loser. Bermalu lah. Bermalu company. Macam kalau saya raja, nak lari. Lari. Nanti better arahkan tentera ke jauh. Tak ada masalah. Kita tentera berapa ramai. Border kita telefon tutup. Seorang ni tak jadikan kita muflis satu negara. Kita tengok Allah Ta'ala punya kekayaan macam mana. Yang suami muflis saja yang buat kita. Bagi saya lah Pak Haji tadi. Maaf saya kata. Ni cerita benar. Pak Haji Ahmad Jantan tak tahu sejenak pandangan. Pak Haji Rahim ke siapa-siapa dah Pak Haji kat sini. Ada seorang suami ceraikan isteri melalui email. Ini bukan WhatsApp. WhatsApp, SMS ni biasa. Itu betul lah Fas kinayah Makcik Betty, tapi menampakkan dia punya akhlak dia pada suami isteri dia tu tak ada. Kalau awak keluar, Makcik Betty kata kinayah kan, betul, kita boleh ambil kira atau ambil pertimbangan talak ataupun tidak, tapi kekata dia tu tak layak untuk seorang ketua rumah. Bukan pergi mana pun. Jadi yang cerita saya tadi tu, dia ceraikan isteri dia melalui email. Tulisan di dalam email ni bagi saya this is dia nampak tak ada akhlak sangat, betul tak ada akhlak. Dan dia tak ada akhlak satu. Dia tak layak lah jadi suami rasa. Saya macam rasa macam kenapalah orang macam ni yang pergi kahwin pula. Kita belum kahwin lagi. Dia kahwin dulu pula. Dia kata gini, hi there. Di email tu, hi there. Dia bukan cakap-cakap. Contohlah saya ingat kalau kita formal letter kan Kak Zaitun, paling tidak pun kalau saya WhatsApp Kak Zaitun, apa khabar Kak? Saya pada, hi, Assalamualaikum. Saya tak sebut apa pun. Tak ada communication. Dia dah, hi there. Please find attach document as part of our agreement previously in the counselling session. Saya ingat manager pun tak tulis gini. Kalau manager tu, dear staff, okay, please find attach apa? Hi there, please find attach document as an agreement between us. Untuk yang isteri pun press attachment tu, dia keluarkan nama, dia keluarkan, dia kata, singkat saya dia kata, with effect of counselling yang lepas, dia atur date. So dia kata agreement kita is kita nak bercerai, therefore now I give you 1 talak. Tenang je, 1 talak. Lepas tu bawa dikasih saksi. Tahu saksi dia siapa kat situ? Saksi dia isteri tu punya abang. Apa benda ni? Suami betul cerita Tamil lah. Dia bikin ni, dia betul-betul kasih pinjam sama ni isteri. Saya dengar Pengecut lah Ustaz. Orang macam gini dah lah kecut. Buat cerita pula Rajinikan punya cerita, terbang atas sana sini. Okay, dia kata dia talak, give 1 talak. Not even a line. I mean, 1 line cukup Pak Jita. Tak payah 2 lines. Saksi pertama, abang budak perempuan ni. Saya tanya, abang awak setuju ke? Dia kata, suami saya kata abang saya faham dengan setuju. Dia jadi saksi, dia cerai. Apa jadi orang lelaki sekarang ni macam apa ni? Saksi kedua, bapa lelaki tu, bapa suami tu, bapa mentua menyaksikan anak dia sign. Dia sign. Kalau tuan-tuan saksi tengok dengan saksi sign kan 25%. Mana sama. Saksi tengok ni, kita lihat, ya, abang nampak kamu buat dia gini-gini. Sign. Signature tu saya tengok Pak Haji Ahmad Jantan, sangat cantik. Terletak macam orang nak dapat pangkat Datuk Seri lah. Sign. Saya tengok, apa jadinya akhlak isteri ni, dia terlalu down kat situ. Jadi dia apa saya kata dia tak tahu nak gimana lepas tu. Dia ukuran impact dia tu, dia macam abang aku, bapak mentua aku, suami dia pula hi there tu kat dia. Dan dia kata bapak mentua dia sebenarnya tak campur apa-apa pun. Maknanya dia tak tunjukkan hatred, dia tak tunjukkan apa-apa, tak setuju kan. Mak mentua dia tak ada lah. Tapi tiba-tiba dia sign. Dia
Bila kalanya dia saksi ni saya pun tak tahu bila. Dia orang faham tak kesaksian tu apa? Ini kan perlu disaksikan, maknanya dipersetujui perbincangan. Dia bukan saya jumpa kat Zaitun satu saksi, dua saksi. Ini saksi ehem dia panggil. Saksi 25%. So Allah sedih saya Pak Jamat. Pak Jamat nak komen apa-apa silakan. Saya first time dengar ni terkejut macam email. Ini pendapat saya lah Ustaz. Kita Pak Jamat. Saya ingat itu surah An-Nisa tu Ya. Itu surah yang paling perlu tau. Kan? Jadi orang kalau rumah tangga orang should understand betul-betul yang apa kandungan surah tu. Jadi orang tak akan melakukan sesuka hati dia. Exactly. Sampai dia kena laknat pun ada ya kat situ. Betul. Sebagai seorang suami. Begitu juga isteri, bukan ada suami aja. Betul. Jadi bukan kalau ancam suami je. Kalau dipahamkan benar-benar surah tu, jadi tidaklah boleh jadi perceraian ni akan dapat berkurangan. Ataupun Pak Jamal, kalau mungkin saya kata tak berkurangan pun, caranya lebih bersopan. Lebih bersopan. Ataupun lebih tidak mencetuskan perbalahan. Kalau gini caranya tuan-tuan, email find attached document tu, saya rasa saya kalau bapa isteri tu, saya pergi patahkan leher menantu tu bagus. Dia duduk ICU bagus. Ataupun yang sebab tulisannya lah, saya agak terkilan lah Pak Jamat. Saya dulu saya cerita saya jumpa yang talak 3 dan talak 3 umur 26, 27 talak 3. Okey, tu saya ingat teruk dah. Ini kita teruk lagi. Yang kalau suami tu overseas tak apa kat Zaitun. Suami tu dekat Singapura juga. Sekarang ni kan COVID, nak pergi mana? Dia dekat Singapura. Dia mula kes tu lepas COVID sikit, lepas CB sorry. Ada pendirian lah. Betul Pak Jamat. Allah. Malu lah nak. Saya tak tanya lagi lepas tu, macam saya tak minat sangat lah, macam nak kita lagi tahu lagi menyenyi je orang ni. Macam adakah masyarakat kita macam tu sekarang? Tuan-tuan dan puan, sila Pak Jamat, sila. Pak Jamat nak cakap something. Banyak sekarang macam-macam. Sebab itu ini baik dan tak baik digital ni. Yes. Kalau kita ambil sebagai untuk ajaran bagus. Tapi untuk setakat untuk diri kita, kalau kita berterusan dengan digital aja, kita akan jadi manusia digital lah. Lost touch dengan manusia lain. Jadi kita sebagai seorang insan, kalau kita tidak berapat kepada orang luar, jadi kita pun rosak juga. Macam sekarang COVID, kita tak dapat keluar. Kita cuba diri kita mesti nak keluar ke? Atau telecommunication connect dengan orang, ada connect dengan orang lain, bercakap ke apa. Jadi kita dapat luahkan perasaan kita sikit. Ini jadi kita diam je sendiri. Saya ada jumpa manusia itu dulu tinggal dekat Tangling tu. Tangling Halt. Dia dah mati 2 hari baru orang tahu. Okey. Pasal dia tak pernah campur orang. Oh, okey. Tak pernah campur orang. Hidup sendiri. Okay. Itulah yang buatkan saya tengok ini, ini tak boleh jadi. Manusia macam ini kita patut mesti rapat. Tuan-tuan, terima kasih Pak Jamat. Kak Zaitun nak cakap something? Through my observation lah Ustaz, I think kan suami-suami sekarang ni banyak main game lah Ustaz. Jadi kepala otak diorang pun dah very cartoon lah. Kita sekarang main game tak? Betul. Main game. Jadi diorang very careless tentang benda-benda yang serius pun dah jadi macam, because benda talak, benda perkahwinan ni semua are serious matters. Kita mengahwini seseorang, mengahwini keluarga dia, kita kena ada respect terhadap isteri kita dan juga keluarganya. So this is disrespect. To me, he is not showing any respect to the wife. Malas kat saya nak kata dia hina isteri dia. Betul. Dia bukan tak hormat, dia hina isteri, kurang bahasa agama. Betul, agama kurang satu tapi hati tak ada. Saya tuan-tuan, alhamdulillah ada 1-2 kes yang kebelakangan ni yang kacau dah buat kita termenung lah Pak Jamat. Satu tu suami berubah, dia jadi ni secara umum untuk kita lebih menyantuni ya. Tuan-tuan, kenapa kita dalam institusi rumah tangga, saya sebagai anak kepada ibu ayah, saya wajib jalankan ketaatan, ataupun kita kata apa, ada rutin hari raya, kita ada rutin telefon mak kita, normal lah tu. Suami dia ada rutin dia untuk tanya khabar isteri,
Tanya pasal budak-budak. Isteri ada rutin yang lebih, ibu lebih rapat hati dia dengan anak-anak. Emosi macam anak-anak nak bincang kan. Rutin ni automatik lah istilah dia kan. Suami ni berubah daripada seorang yang nakal Jamat, dia kepada seorang yang sangat beragama. So dia change 360, memang tukar. Dan dia jenis pula yang dia boleh absorb tu cepat. Dia dulu adalah seorang yang ramah tamah dengan mana-mana, tak kira orang perempuan lelaki bermesra bagai. Dia boleh tukar kerana Allah. Dia turunkan pandangan ni. Saya tengok, bagus lah. Saya hormat dia lah. Si abang isteri pun kena pula dia. Apa tu? So maknanya kata dia, saya Ustaz, kerana Allah saya buat benda ni. Jadi dia change wife dia sekali. Wife ni pula baru nikah 2 tahun setengah saya ingat, dalam tak lama lah, 3 tahun lah. Jadi isteri pula memang ada agama. Jadi bila suami change, suami lebih beragama daripada isteri. Subjek dia, waktu saya attended to the case, saya tanya, boleh saya tahu sebab utama puan filekan perceraian? Dia kata, sebab utama dia adalah agama. Saya macam, agama? Saya bercerai kerana agama? Saya kata, kenapa? Agama suami saya tak macam agama orang lain. Fikir-fikir. Statement pelik-pelik laku kan. Dia tak apa, isteri keliru, nampak sangat dia confused. Dia kata, malah saya disuruh, ataupun saya lihat sebenarnya suami tu banyak perintah, dia tak explain. So dia kata, awak jalan dengan anak saudara lelaki tak boleh. Okay, Kak Zaitun, contoh Kak Zaitun, kakak Kak Zaitun, Kak Ipar, dan anak saudara lelaki. Ya, anak kakak ipar tu ada seorang umur 19 ke 18. Suami tak izin. Suami kata, awak balik. Awak keluar dengan orang yang bukan mahram awak. Betul lah, memang bukan mahram dia, sebab kakak ipar atau abang bilas punya anak lah. Abang ipar punya anak. Bukan mahram, tapi bapa saudara dia tu suami dia ni. Saya tengok dia cakap, dia kata Ustaz, dalam surah An-Nisa, dia cakap Pakcik Ahmad, dia pakai mazhab Pakcik Ahmad juga, surah Nisa. Dia tak ingat Ustaz boleh buka surah An-Nisa ayat 34. Saya pun buka tengok. Saya baca Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa gitu semua. Saya berpegang kuat dengan ayat ni kalau untuk tadi punya isu. Saya pun tanya dia, apa yang keyword dalam ayat surah ni, dalam ayat ni 34. Dia pun tengok agak 2 minit tu, dia kata gini, Pak Jamat, saya tak berapa ahli lah Ustaz. Saya kata, kalau tak ahli, pegang kuat-kuat dia buat apa? Saya sekejap, saya duduk 15 minit, saya confused macam, tadi beria bagai suatu Nisa lah apa, macam mana isteri tak confused, saya pun confused. Saya kata, takkan tak ada keyword? Tengok. Dia bilang, ya, senang cakap. Dia kata, senang cakap? Mana ada senang kalau dakwah? Dia kata, senang cakap, lelaki ni mesti memimpin dan dia menerajui rumah tangga. Saya kata, betul. Tapi cuba tengok ada keyword apa yang saya boleh tolong awak fahamkan isteri awak. Dia tengok. Yang ni saya belum mendalami. Dia kata, belum mendalami. Cakap sayembang kata orang. Cakap sayembang ni tak guna. Saya tunjukkan satu word. Saya kata, Qawamun, dia bukan maksud dia pemimpin je. Dia pemimpin yang ada inisiatif to suggest or buat apa-apa inisiatif to make your family understand. At least not to just command atau to give orders. Saya bilang, apa masalah? Dia kata, Ustaz, cuba jawab betul-betul Islam. Bukan mahram, boleh ke jalan dengan isteri saya? Saya kata, tak boleh kalau dia berdua-duaan, gelap gelita, pergi semak samun. Saya kata, kalau dia dengan mak dia, si budak dengan mak dia, dengan makcik dia seorang lagi, ni makcik dia seorang lagi, pergi makan, tempat terang, apa masalah dia? Dia bilang, ini fitnah yang akan terbuka jika kita biarkan. Saya bilang, justru permintaan awak pun fitnah.
Sebab permintaan awak bukan. Sebab dia tak setuju tu, Kak Zaitun. Dia ikut dari belakang. Kalau suami Pak Haji Tarikh jadi macam belalang, dia macam biawak kat belakang ikut. Isteri ni nak faham apa ya? Macam gila ke suami aku ni? Kalau dia kakak dia depan tu, kan bilas kan? Kakak dia ke kakak ipar dia ke? Yang penting dia tegur lah. Kalau dia tak hormat isteri dia pun, ada 2 kakak dia kat depan, ikut kat belakang dah macam spy. Coding Ustaz. Saya tak faham. Islam tak ajar coding. Betul tak Kak Zaitun? Kalau dia nak guna Islam, terbalik macam mana? Lepas tu dia kata, sampai satu section dalam supermarket, suami confront wife tu. Awak keluar juga dengan dia orang ni, sebenarnya awak tak ikut taat perintah saya. Kakak dia kata, kau duduk, kau jangan merepek. Tak kenal aku ni siapa? Saya kata, dia ni nak kata gila ke, mukmin ke? Saya cuba nak fahamkan dia bahawa saya sampai akhirnya saya jadi macam gini. Saya bilang, kita nak sampaikan Islam, Nabi sampaikan 23 tahun. Takkanlah awak baru 8 bulan berubah, awak boleh ubah semua benda. Saya kata, dia cakap Arab pula dengan saya, kafal halah apa benda. Saya kata, cakap Arab, Abu Lahab pun cakap Arab, tak ada masalah. Saya bilang, Abu Lahab, unta tu kalau kita ajar hari-hari anak inti, dia pun cakap Arab. Saya ingat unta lagi familiar cakap Arab daripada kita lah. Cuma dia tak boleh cakap je. Tapi belum kakak tua mesti boleh cakap. So saya kata kat dia, sebab dia threaten isteri dia, Pak Haji. Dia kata gini, awak bila dia cakap, dia kata, Ustaz, apa yang saya akan cakap ni adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ketahui. So saya bertanggungjawab depan Allah. Okey, bagus. Saya boleh dengar, okey, silakan dengar. Bila isteri dia cakap, dia sebut lagi, ingat, Allah dengar apa awak cakap. Saya pun diam sekali kasih can lah. Kita kasih can kat muka dia. Saya diam. Isteri cakap lagi, dia ulang lagi. Ingat, semua yang keluar dari mulut kita, Allah akan tahu. Okey, saya pun dah 2 kali. Saya tengah cakap, dia pun cakap, Allah Subhanahu Wa Taala ketahui apa yang kita cakap ni bakal disoal oleh Allah. Saya stop. Saya kata, sekarang saya dah faham dah apa masalah dia. Masalah dia awak. Apa masalah awak nak kena ulang Allah dengar kita cakap ni, dan Allah akan tanya kalau tak benar 4 kali dalam sejam. Maknanya 15 minit sekali. Dia kata, Ustaz, tak betul ke saya cakap? Cakap isi tu betul. Awak cara cakap tak betul. Sekarang awak cakap dengan saya, apa tujuan awak cakap? Dia jawab. Saya kata, sebab awak tak percaya isteri awak. Sebab tu awak ingatkan dia berkali-kali. Awak tak trust dia. Buat apa awak jadi suami dia? Saya kalau cantik sikit, saya minta tukar je, saya ganti. Tapi dia kurang. Saya tengok hantu raya betul. Suami kena wujudkan keamanan emosi. Kalau isteri cakap, di threaten, walaupun dengan Allah mendengar apa, memanglah tak salah. Tapi apa tujuan awak? Saya kata, awak lebih buruk lagi. Saya saksi depan Allah. Kalau Allah tanya, adakah awak mempermainkan agama? Saya jawab, ya. Awak tunggu saya kat akhirat. Dia kata, justru awak takutkan isteri awak dan awak tak amalkan Islam. So sekarang ni maknanya ada kes-kes yang macam ni lah kat situ. Kes-kes yang kerana Islam, tapi orang yang berubah jadi baik ni, dia tak dilihat, dia jadi, dulu mungkin dia tak boleh sampaikan. Tapi sekarang digunakan agama tu jadi bahan atau weapon dia tu just senyapkan semua orang. Saya tak rasa ini benar. Saya tengok dulu politik saja berlaku. Politik ya, pas nak hudud. Tak jadi kerajaan, tak ada hudud. Dah jadi kerajaan pun tak ada hudud. Sama juga, 2 kali 5 dolmat. Sekarang saya tengok dalam rumah tangga lebih kecil politiknya, digunakan agama untuk perkara-perkara sedemikian. Saya sampai akhir itu, alhamdulillah saya cuba fahamkan suami. Malah saya puji suaminya. Saya bilang, ketekunan anda untuk mengamalkan semua ni saya suka. Cuma awak kena faham, orang perlu masa. Kita kalau tak sayang atau tak bagi peluang pada orang yang paling dekat dengan kita,
siapa lagi dia orang nak harapkan So di sana saya kata apa, experience aku must take things slowly and gradually. Agree. Kata Nabi SAW, khatibun nasa qadra uqulihim. Kita cakap dengan manusia ikut level of dia punya kefahaman dan agenda orang tak sama. Wallahu alam bisawab. Silakan satu tuan-tuan puan-puan ada nak tambah apa-apa, silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. How are you? Good, Alhamdulillah. And you? Good? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Okay. Salah semua sikit. Okay. Tentang lelaki tadi tu, suami dia. This is a normal orang baru menuntut ilmu lah kan. They are very strict and I think if he can be patient a little bit, give him another 2 years, I think he'll be fine lah. Kalau Nice, dia ada betul. patient lah. I Cuma mean, he how shouldn't be to- attacking then your wife ni. And dia also kena bercampur lah dengan group lain lah. Tak boleh whoever dia punya group ni kena keluarkan lah. Because the world is round. Then Betul. you meet people now. Then people give you different opinions. I think will be better for him lah. True. That is what kita consider tadi as jamaah atau bercampur gaul tu kan. Kat isteri dia. Ya, kita akan paling tidak memahami kan Kak ini. So saya tengok suami umur tak ada tua sangat, dalam 45. No? If they can last for 5 years, alhamdulillah. But majority don't even can last for 5 years nowadays. I think you should know better. You yeah. Tapi tu experience tu kadang-kadang saya jumpa yang pelik-pelik gini Kak, saya macam lagi pelik sangat. Macam 5 years tu dah tak jadi isu now. Macam all this happen. Allah Akbar. Okay, thank you Kak ini. Yalah. Baik. Thanks, I just- Ustaz. Thank you I Kak. just add lah Ustaz sikit tentang ni kan, because diorang mendapat hidayah. Bila dia dapat hidayah tu, dia ada semangat Okay. untuk menyampaikan kepada keluarga lah. Mungkin dia nak start from the wife and the family. Okay. Tapi uslub dakwah tu dia tak ada Ustaz. Dia tak faham Okay, cara okay. untuk Cara untuk menyampaikan dakwah, ya. betul. Dan kemudiannya untuk dia menyampaikan tu, dia kena ada kefahaman dalam agama tu sendiri. So kefahaman tu mungkin kurang, semangat tu ada, hidayah tu, jadi dengan tu juga dia rembat lah Ustaz. Dia nak sampaikan without proper punya disiplin lah, cara untuk usul dakwah lah maksudnya tu. Tapi saya setuju lah Kak. Cuma nak kata kalau zaman pakcik-pakcik yang ada kan, zaman ayah saya, zaman ibu saya, betul orang tak tahu. Tapi perlahan-perlahan orang belajar dan dia berubah sikit-sikit kan. Kita katalah orang dulu ni tak pandai agama. Kata orang sekarang ni instant dia boleh dapat. Dia baca tu, dia baca ni, dia boleh dapat. Tapi saya tak nampak dia dapat pun, dia nampak bodoh lagi. Saya bukan nak kata menafikan hidayah Allah SWT untuk dia. Kesedaran itu satu. Saya sebut dengan dia, lepas hidayah mesti ada taufik. Kalau tak ada taufik, kita jam. Saya kata bukan awak je yang perlu hidayah, saya pun perlu. Sebab from day to day, hidayah akan complement hidup kita. Ataupun dia akan menjadikan hidup kita ni push factor ataupun support to our hidup. So saya kata kat dia, awak kena always minta hidayah. So bagi dia macam alhamdulillah, saya tak nampak saya boleh lihat dia sombong dengan isteri dia. Walhal kalau kita kata orang dulu, katalah pakcik-pakcik dulu tak tahu agama, kita kata alah orang dulu mana tahu agama. Dan dia tahu agama pun macam nampak lebih tak tahu daripada orang dulu. Agak ketekilan saya macam mana, kat mana silap dia kat banyak mana ya my workplace pun banyak juga. Pasal macam ni level pakcik-pakcik ni lain lah. Macam aku punya level, diorang yang ada umur kau ke bawah lah. Mudah-mudah sikit. Diorang dulu marik-marik, lepas tu nak jadi baik. Then diorang go into the things too deep tau. Okay. Macam belajar tarikat lah, belajar itu Okay. lah. Aku ada satu kawan yang tanya aku pasal Ottoman Empire, pasal benda ni. Aku cakap dia terus terang, aku change. Aku cakap dia, aku ubah. Aku tak belajar benda-benda ni semua sih. Aku belajar macam mana nak perbaiki solat aku baca Quran. Basic Dua benda je aku belajar. Lepas tu yang lain will get into place nicely lah. Kau tak payah belajar benda yang berat-berat. Dia tanya aku pasal sejarah Islam. Tak Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Dia tanya aku pasal sejarah Islam, kenapa ada apa tu? Iran nak jadi apa? Iran ni apa? Agama apa? Syiah. Syiah dengan ni. Aku cakap dia, kau jangan tanya aku macam ni lah. Aku tak interested dia. Aku punya yang basic ni aku belum tahu. Kau nak belajar pasal ni. Lepas tu dia tanya aku macam ni. Lepas tu dia pergi semayang 5 waktu pun dia huru-hara je.
Allah. Okay. Kadang buat, kadang tak buat. So aku jangan Habis lagi ni tu berapa orang ke bukan ni? 4 orang habis. Banyak yang tempat semua macam tu lah. Diorang ada yang sampai songsang ada sih. Belajar Songsang? terlalu deep kan. Lepas tu macam tak boleh take it lah. Salah bawah kira. Suara pun ada. Salah bawah. So the thing yang bila diorang nak change ni the pace very important lah. The pace yang diorang nak pergi tu aku selalu yang baru-baru nak change ni, aku selalu guide diorang tu semayang je dulu lah. Semayang pelan-pelan dulu. Jangan benda-benda lain, don't get too deep into agama macam ni lah. Pasal nanti kau akan lost lah. Kau akan confuse lah. Ya. Terima kasih Aku sana. dah go through benda ni aku tahu lah. Aku pun dulu baik pun. So sekarang nak jadi lagi baik. Alhamdulillah. Mudah kekal sampai akhirat. Amin. Sampai mati Amin, insyaAllah. amin. Ada kat situ kau nak kasih nombor 2 ke apa, boleh lah. Di siapa recommend. Nampaknya ada Tak nak, kebaikan insyaAllah. tak nak menggalakkan dia. Huru hara. Tak nak Ustaz. menggalakkan Tak boleh, dia. tak boleh. Tak Wah, boleh. nampak gembira tu. Betul senyum sampai ke telinga tu. Silakan Pak Haji. Siapa-siapa tambah silakan. Ini Ustaz, Sila, Pak saya Haji. ingat satu is a bonding antara suami isteri. Mm-hmm. That is a very important. Timbang rasa di antara satu. Lagi satu, percaya mempercayai di antara satu. Itu yang paling perlu. Kita yang titik bengik ni minta izin lah itu ini kan. Dia jalan dengan siapa itu semua kan. Kalau dia nak buat buruk tu, anytime dia boleh lakukan. Kita mesti faham. Lagi satu, dari segi pengajian ni. Ya. Dia jangan lupa yang kita ni ada orang yang ketiga yang bersama kita. Kita baik dengan agama, setan ni pun baik dengan kita juga. Dia tambah erat dah. Jadi dia sengaja acungkan benda ni supaya berlaku. Tengok kadang-kadang budak-budak datang, bukan saya kata saya tak suka budak-budak yang lakukan dakwah ni. Betul. Dia datang aja kan. Dia datang depan pintu kita, dia lecture kita. Betul. Dia tak tanya khabar kita lagi. Dia cerita betul salah tu. Macam Salah. Awak dah tua tu gini, mesti pergi masjid semua yang gini, mari ikut kita lah. Dia tua. Saya cakap, Masya Allah, saya cakap, saya sampai saya tanya berapa lama dah buat dakwah ni. Dia jawab kasih tu balik tu. Dia dah jawab apa ni? Tadi saya ingat Tahu Luli dia bawa balik tu? saya cakap, awak pergi dulu. Nanti awak tengok saya kat sana ada tak. Okey. Saya punya rumah tablik pernah datang Pak Jamat. Dia masa tu ni antara yang datang lah. Jadi Assalamualaikum. Saya buka. Aku cakap, dia bilang Ustaz. Tak apa Ustaz. Kita jalan dulu. Ustaz sihat lah. Saya di jalan dulu. Saya kata, kenapa ni? Ada apa-apa kan? Saya kata, nak cakap apa-apa. Tak apa-apa. Saya rasa Ustaz dah tahu dah apa saya cakap. Saya pergi dulu. Saya pergi dulu dah. Saya kata Pak Jamat kena buka pakai topeng orang lain. Ustaz Jazair pula. pakai mask Sejazair je muka. Saya hargai Pak Jamat. Malahan saya lihat Pak Jamat zaman ni bak kata Makcik Ainun ini tadi Makcik kata orang dulu biarpun kurang ilmu tapi berdakwah dengan kesantunan dan berlemah lembut. Malah orang dulu mungkin meraihkan dia panggil jiwa lah, atau menjiwai keluarga dia atau menjiwai masyarakat dia. Jadi dia tahu kan lemah kat mana. Jadi dia macam satu-satulah. Jadi orang sekarang saya melihat suami-suami sekarang lagi ada handphone, boleh video call, boleh chatting, bukan tu je, boleh tracking. Lagi kecoh pasal keluar ni. Tracking je lah, pasang je yang tahu kucing dengan anjing tu, pasang, tahu je bini kita, isteri kita kat mana. Betul tak? Dia jalan-jalan, dekat mall. Kalau lampu tu, titik-titik, kalau tempat lain pula. Kan kalau pergi Chinatown, baru tanya kenapa. Dia medium to communicate, but less communication Pak Jamat. Ya. Dia kata, suami saya bukan boleh jawab telefon pun Ustaz. Saya sekarang malah galakkan isteri saya kata, kalau nak keluar dekat-dekat, kalau kat rumah ada mahram lain selain daripada suami, dapat approval rumah tu sudah. Nak pergi mana? Nak pergi makan kat lot 10 ke, lot 1 ke, Plaza Singapura. Pergi. Yang penting balik, suami balik. Dah, selamat Mak Haji. Saya bukan ajar Mak Haji suruh pergi apa, ya pasti kita suami kita lain-lain, tapi lagi boleh communicate, lagi tak communicate. Saya heran. Macam isteri kata suami tak reply. Jadi saya keluar lah Ustaz. Naik mahkamah. La ilaha illallah. Benda-benda kecil sangat. Saya kata mungkin kecil bagi orang besar lah. Tapi banyak cara lain kita boleh santuni. Tuan-tuan dan puan, saya yakin kalau ada
belajar agama, kalau ada bagaimana Pak Jamat tadi kan, kita kemesraan, sayang ni Pak Jamat, sayang dia bukan cinta je kan Pak Jamat, dia mesti ada ihsan kan, dia mesti nak ada timbang rasa kan. Masih sayang orang macam mana orang sekarang sayang ni instant agaknya, tapi kenal lama-lama Pak Jamat. Satu couple tu 8 tahun, dia kenalan je 4 tahun, kenalannya je 6 tahun. Dia kata dikenal 6 tahun, jadi dikahwin 2 tahun, nak cerai dah. Saya kata awak waktu kenalan 6 tahun tu elok tak break. Jadi suami isteri 2 tahun nak bercerai. Dia kata tak tahulah Ustaz, mungkin kemesraan dah tak ada. Dan pula ilaha ilah, siapa kemesraan dah tak ada. Diorang nak kena makan kuih mesra lah Kang. Tak tahu lagi nak makan apa. Allah karim. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat dengan memahami masyarakat, kita boleh bermuhasabah. Begitulah Allah sebut dalam Quran, ada masyarakat yang jadi iktibar, atau yang dalam kita berbakti dengan masyarakat, itu semua barakah sebenarnya. So kita mudah-mudahan tak putus asa lah, walaupun keadaan ini berlaku sama ni, atau perceraian itu dengan alasan-alasan ini. Saya harap kita tak berburuk sangka pada orang-orang yang nak bercerai, dan malah kita support. Kita jangan jadi satu masyarakat yang memberatkan lagi, namun kita menyokong untuk melestarikan kehidupan mereka. So everyone deserve peluang kedua. Kalaupun peluang lebih dari yang kedua, kita tidak mampu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak pernahlah tukar. Nama 99 tetap Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim, dari perkataan sama, makna yang sama dan bertambah. So bermakna kita lebih lagi lah kena santuni keluarga kita. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan puan-puan di Facebook Masjid Siglap, dan Pak Haji, Bibu semua yang ada dengan saya di Zoom, akak-akak yang ada sekadar. Terima kasih, hari ni kau kurang berfungsi sikit nampaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Tarikh, Pak Jamat Jantan, Pak Cik Rahim, Pak Jamat Yul, Kak Zaitun yang membaca dan semua. Ya, semoga Allah balas dengan syurga dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Terima kasih Pak Cik Betty. Subhanakallah. Ya Pak Cik Tarikh. Ya, kejut saya. Ini knowledge lah. Okay. One last one piece. Okay, sila Pak Cik. Ini pandangan masa saya dalam masa di masjid, kita kalau luluskan tumit tu mesti di lain tu agak tumit kan. Betul. Lain tumit, betul. Tumit kita dekat lain. Tapi masa baris, masa orang baris tu, berbaris, ujung jari, ujung kaki tu mesti rata. Itu bezanya. Ujung masuk Pak Haji, ujung jari jemari. Ujung kasut tu depan ni ujung kasut bahagian depan lah. Okey. Gitu. Okey. So bermakna biasanya tengok ni gini gitu kan. Mana lagi sesuai Pak Haji Tarikh? Mana lagi cantik? Tumit lah. Okay. Tumit lah di belakang. Tumit lah. Pasal dia akan rata kan. Sebab apa? Kalau Sebab depan, yang kalau jari ujung kasut ni ke depan, orang yang datang menengok cantik, lurus. Betul. Kalau kita menghadap Allah, tumit kita belakang, kita menghadap terus sama lain, selalu lain. Betul, kalau ibu jari di atas lain, adalah tak sama saya panjang pendek tak sama. Betul. Betul kan? Itu semua kosmetik depan je. Sebab makna kita punya lebih dasar lah. Berarti dasar hidup pun kena lurus. Dia bukan depan. Jadi kita punya saya tak masuk LS pagi tadi. Exempted. Tumit tu bagus. Okey, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Tarikh. Input yang tak sia-sia untuk kita fikirkan dan kita pertimbangkan. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz Zubair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi